Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Pada malam ini Ustaz tak sempat nak buat kelas online tapi Ustaz ganti dengan rakaman video. Yang mana dalam rakaman video ni kita akan sentuh beberapa isi kandungan tajuk yang sepatutnya kita selesaikan dalam kelas nanti. Cuma untuk rakaman video ni Ustaz terhad pada 15 minit saja. Maksimum video yang boleh rakam. Jadi Ustaz mungkin akan buat penerangan secara laju dan minta pelajar untuk tengok video ni dan hadam. Jika ada soalan boleh jawab soalan dalam puzzle Okey. Jadi dia berbentuk rakaman. So siapa boleh tengok dalam tempoh pukul 9 malam hingga pukul 12 malam. Boleh tengok bila-bila dan Ustaz akan ambil kehadiran melalui rakaman video ni lah. Baiklah, pada minggu ini, minggu ketiga, kita akan bincang tentang tajuk beberapa tajuk ni. Satu disebut sebagai konsep penyiaran. Kita masuk bab 2. Minggu ni baru masuk bab 2. Yang mana dalam bab ini kita akan menerangkan peranan penyiaran Islam. Penyiaran biasa berdasarkan barat dengan Islam ada beza, sangat beza cara dia. So kita akan bezakan penyiaran Islam dengan penyiaran barat. Kedua kita akan terang letak amar ma'ruf nahi munkar. Konsep amar ma'ruf nahi munkar ini kena beri penekanan sikit sebab dia memberi kesan yang besar dalam pembawaan dakwah dekat negara kita. Ketiga, menjelaskan nilai-nilai murni dalam penyiaran Islam. Yang keempat, mengenal pasti tanggungjawab sosial. Ustaz pergi laju lah, mungkin agak nampak tergesa-gesa. Tapi al-maklum macam Ustaz kata, Ustaz cuma ada sekitar 15 minit saja untuk rakam video. Sorry, kata lidung. Baiklah. Tajuk hari ini kita akan bincang tentang penyiaran sebagai satu ibadah. Kalau kita tengok pada ayat yang cerita ini, penyiaran dianggap sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat. Kerana tujuan penyiaran dalam Islam tidak lain tak bukan dia tujuannya untuk ibadah. Ibadah ini konotasi dia besar. Barangkali ibadah ini dengan tujuan untuk sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi ibadah juga dengan maksud kehidupan, the whole living. Semua kehidupan kita ni adalah ibadat daripada cilik mata sampailah kita tidur balik. Yang ini dia tidak hanya khas di dalam Islam, masjid, sebagainya. Seluruh kehidupan itu adalah ibadah. Oleh sebab itu, apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan jujur, semua kerja yang berkaitan dengan penyiaran itu dianggap sebagai ibadah. Jadi, kenapa dibezakan? Barangkali kalau penyiaran semata-mata, ada penyiaran yang tujuannya untuk keuntungan. Dia buat TV, radio, gelak ketawa dalam tu, dia paparkan cerita yang daripada unsur-unsur yang tidak sesuai. Tujuan dia untuk orang tengok, seronok. Tujuannya untuk keuntungan. Bila keuntungan, dia dapatlah untung. Tapi dia tidak dapatlah apa yang hendak didapati dalam agama Islam. Sepatutnya bila dia menjadikan penyiaran ini sebagai ibadat, satu dia kena tengok konten lah. Adakah konten itu sesuai dengan orang yang nak tengok? Kedua, adakah dia membawa perkara baik? Ke semata-mata gelak, menyanyi dan sebagainya. Ketiga, paling penting sekali macam saya kata, mestilah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya hanya cerita pasal Allah. Dia boleh cerita tentang sains. Tapi sains akhirnya cerita bahawa dunia ini Tuhan cipta. Boleh cerita tentang kekeluargaan. Nak cerita bahawa kekeluargaan ni Islam ada ajar apa yang boleh, apa yang tidak boleh dan sebagainya. Ibadah mempunyai ciri-ciri wajib dan haram. Ada wajib buat, ada benda yang haram buat. Ada benda yang boleh dan ada benda yang tidak boleh. Semua ini berdasarkan pertimbangan agama yang menjadikan garisan panduan kepada penyiaran. Jadi kalaulah stesen radio atau televisyen itu dia berpegang pada tujuan untuk ibadat, maka dia akan pastikan apa sahaja yang ditayang ikut benda yang dibenarkan. Adapun benda yang dilarang tidak boleh untuk disiarkan. Begitu juga segala macam lah, iklan dan sebagainya. Baik, Islam menjadi penentu kepada halal dan haram. Ini yang saya sebut. Bezanya penyiaran Islam dengan penyiaran yang tidak Islam, dia mesti ada pertimbangan boleh dan tidak boleh, haram dengan tidak haram. Boleh tak buat konsep? Konsep hukum dia harus boleh buat, tapi dia boleh jadi haram, dia boleh jadi tidak haram dengan sebab konten isi. Macam kita belajarlah
dalam hukum agama ni kita ada 5. Ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Paling terbaik yang wajib lah. Paling teruk ialah yang haram. Jadi asas hukum ni dia boleh berubah ikut 5 keadaan. Contoh dalam bab Ustaz bagi contoh lah, dalam bab senyum. Senyum ada masa boleh jadi wajib. Bila senyum tu wajib, bila orang senyum kat kita, kita wajib balas balik senyum dia, menjaga hati dia. Senyum boleh jadi haram tak? Senyum boleh jadi haram kalau dia senyum pada isteri orang. Tak apa pasal senyum. Waktu bila senyum jadi harus, senyum dengan semua orang, masalah. Makan, ada masa makan jadi wajib. Bila lapar hingga memudaratkan diri. Bila makan jadi haram, bila dia makan berlebihan hingga memudarat diri. Bila harus makan ikutlah. Kalau dia rasa lapar, dia makan. Dah kenyang berhenti. Jadi hukum ni dia bergerak di antara 5. Jadi dalam bab penyiaran pun begitu. Penyiaran barangkali boleh jadi haram, boleh jadi wajib. Waktu nak menerangkan isu semasa berita pukul 8 malam, nak cerita isu semasa, wajib supaya orang tahu maklumat. Berapa banyak dah COVID sekarang, apa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan sebagainya. Wajib sampaikan. Penyiaran juga boleh jadi haram. Kalau penyiaran tu lebih pada gelak ketawa, melompat sana melompat sini, buka aurat, hingga menjatuhkan maruah orang, buat fitnah, maka dia boleh jadi haram. Dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi harus, boleh jadi macam-macam. So dia belega. Jadi yang menentukan boleh atau tak boleh ni, wajib atau haram, dia mesti berdasarkan apa yang digariskan oleh Al-Quran. Next. Dalam tuntunan agama, kita ada 2. Satu namanya amar ma'ruf, satu lagi nahi munkar. Apa dia amar ma'ruf? Pernah dengar amar ma'ruf? Okey. Cuba respon. Apa itu amar ma'ruf? Apa yang kamu faham? Apakah itu amar ma'ruf? Kedua, cuba respon dalam soalan. Apa yang kamu faham tentang nahi munkar? Apa nahi munkar ni? Sila nyatakan. Kalau dah nyatakan, okey. Kita tengok pada asal usul amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang bagi nama amar ma'ruf nahi munkar ni? Okey. Amar ma'ruf nahi munkar ni disebut terus dalam Quran. Kita pun tahu Al-Quran ni ialah satu kitab yang diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad untuk digunakan semua manusia. Quran ni dia bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi dia juga berguna untuk seluruh manusia. Melayu, Cina, India, semua boleh guna Quran, tak ada masalah. Sebab dia ajaran yang fitrah, ajaran yang baik, tak ada masalah. Jadi dalam Quran Allah ada sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf ni perkataan amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan juga nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni Allah dah sebut dah. Syarat untuk jadi umat yang terbaik atau muka bumi, pertama dia masih menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada munkar. Jadi term amar ma'ruf nahi munkar ni daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Apa maksud amar ma'ruf? Mengajak orang buat baik. Bila mengajak orang buat baik, maka itu istilah amar ma'ruf. Dan dia menghalang orang buat jahat. Dia mesti balance. Ada orang dia buat amar ma'ruf, ajak orang buat baik je. Tapi bila ada orang buat jahat, dia tak nak tegur. Ada juga orang yang sebaliknya. Nampak benda jahat, dia tegur. Kemai lagi dia kutuk, marah, viral dan sebagainya. Tapi dia tak nak ajak orang buat benda baik, tak nak ajak buat solat, tak nak ajak cakap baik dan sebagainya. So dia tidak balance. Bila tidak balance, dia tidaklah seperti mana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ini basic yang ada dalam agama. Dan sebenarnya bukan agama Islam saja. Agama-agama lain pun ada konsep yang sama. Cuma daripada perspektif yang berbeza. Agama Hindu, Buddha dan kelas kita pun ada rakan yang bukan Islam. So, semua agama setuju bahawa buat benda ni semuanya mesti ikut tujuan kebaikan, dan benda yang tidak elok mesti dicegah. Ini sebagainya. Baiklah. Basic. Tak pergi laju. Okey. Tajuk kedua, menjelaskan nilai-nilai murni dalam penyiaran Islam. Okey. Bila
adanya amar ma'ruf nahi munkar, apakah nilai murni yang mesti ada dalam menyara Islam? Pertama, dalam menyara Islam, cabaran yang selalu dihadapi umat Islam adalah salah tangkap yang dilemparkan kepada umat Islam. Terutamanya orang-orang barat, dia akan melihat Islam ni teroris. Dengan Islam teroris, Islam berperang, bunuh dan sebagainya. Islam tidak adil pada orang perempuan. Orang perempuan pakai tudung, lelaki tak pakai tudung, tak adil. Patut lelaki jugalah pakai tudung, baru lelaki kahwin 4, perempuan kahwin tak boleh lebih dari seorang. So gambaran-gambaran ni salah faham yang diwujudkan nak bagi nampak Islam ni tak adil. Kenapa orang perempuan kena tutup aurat, pakai tudung bagai? Sebab nak jaga maruah dia. Orang perempuan ni agama jaga, dengan sebab dia tutup badan dia, tudung dia dan sebagainya, maka orang lelaki akan kurang tertarik dengan dia. Itu fitrah. Apa lagi tu? Lihat kepada Islam, adanya peperangan. Nabi Muhammad pernah join perang. Ya, Islam ada dalam hukum Islam hukum berperang, jihad fisabilillah. Tapi di Islam diajar apa boleh, apa yang tak boleh buat dalam peperangan. Contoh bila Nabi SAW ajak sahabat untuk berperang, Nabi pesan, jangan robohkan rumah, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh budak kecil, jangan patahkan pokok, jangan buat kerosakan, jangan tunjuk kezaliman. Jadi perang ni kena faham, peperangan tu memang ada dalam semua agama, dalam semua bangsa, dalam semua kerajaan terdahulu. Cuma Islam dia letak cara nak perang macam mana. Bila musuh dah lemah, tak boleh nak pergi bunuh lagi dah, kena bagi pengampunan. Jika ada orang yang lemah, kena lepaskan. Orang perempuan tidak boleh dibunuh dan sebagainya. Itu contoh. Adalah, saya tak sempat nak uraikan semua dalam. Kerana ada media penyiaran, beberapa saluran TV dan radio boleh memainkan peranan menjelaskan salah tanggap ini. Ini paling penting. Sebab bila penyiaran ni dia didengar oleh ribuan orang. Kalau kuliah sekejap, kalau ceramah sekejap, kalau dalam kelas adalah 40 orang. Tapi penyiaran ni seramai orang boleh dengar. Dia boleh pergi ke pelosok alam, boleh pergi sampai ke luar negara. So penyiaran kena main peranan untuk menerangkan balik salah tanggap yang ada pada agama Islam. Dan tajuk terakhir, tanggungjawab sosial. Apa dia tanggungjawab sosial? Nama pun tanggungjawab sosial. Tanggung dan jawab. Ni bahasa Melayu. Kenapa namanya tanggung dan jawab? Tanggung ni, seorang tu ditanggungkan dengan satu benda dan dia kena jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istilah asal tanggungjawab. Sosial, masyarakat. Maksudnya, masyarakat dia tetap ada tanggungjawab pada masyarakat yang lain. Ustaz ada tanggungjawab sosial. Ustaz nampak pelajar krisis yang tak cukup makan, Ustaz bertanggungjawab untuk bantu dia. Ustaz nampak ada benda yang tidak betul, Ustaz bertanggungjawab untuk tegur dia. Orang nampak benda tak betul pada Ustaz, so orang pun kena tegur pada Ustaz. Itu tanggungjawab sosial. Jadi, salah satu tanggungjawab sosial yang ada ialah dalam bab penyiaran, dia mesti menyampaikan perkara yang betul. Dia mesti menerangkan perkara benar. Dia mesti menafikan benda yang tidak betul. Dia mesti bawa agenda ataupun isi kandungan yang bertanggungjawab baik untuk masyarakat. Ini antara yang penting. Penyiaran, kalau semata-mata nak keuntungan, dia boleh je buat cerita apa semua, apa bagi orang minat, sebagainya. Tapi dia tidak bertanggungjawab sebab perbuatan dia akan merosakkan masyarakat. Kerana itu dia perlu kontrol dan jaga benda ni. So kesimpulan dia untuk Ustaz penyiar rakaman ialah bagaimana nak membezakan penyiaran biasa dan penyiaran yang ditindaki oleh Islam. Penyiaran biasa dia tidak ada limit, ikut suka hati lah. Dia berdasarkan teori apa. Maksud perlu pun teori tu. Kau keuntungan lah, untuk keuntungan semata-mata. Tak, siapa yang boleh buat, siapa untung, dia paling hebat. Tapi dalam penyiaran Islam, dia kena fikir halal haram, kena fikir ada tanggungjawab, kena fikir apa tujuan dia diwujudkan. Dan yang paling penting ialah konten yang diberi membawa perkara baik kepada masyarakat. Sekadar itu saja Ustaz Penyiar Rakaman. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.